Bang Abang Muhammad Khalid ni, dia orang yang cepat belajar, dia cepat tau, dia cepat. Lepas tu dia ada sikit istimewa dia. Dia suka bercerita. Kalau dia bercerita tu, kan, kalau umat air merah macam, dia gitu tau, dia punya apa kan. Jadi, dia kelakar, dia memang kelakar, tapi bila shooting serius, kemudian cepat itu sebab saya kenal dia daripada yang masih middle kan, dia masih tak tahu left right lagi. Pada hari ini saya tanya, adakah anda sudah bersedia? Ya ke betul? Dekat sana adakah anda sudah bersedia? Dekat dalam sarangan hak bersedia ke? Itu yang sebenarnya kita nak dengar. Sebab kalau tak ready, kita tak boleh ready. Okay? So kita punya panel pun dah ready. Jadi saya jemput. Alright? So untuk malam hadirin, kita akan mulakan majlis kita dengan forum yang pertama, mengenang Allahyarham Muhammad Khalid. Okey, jadi saya punya panel dan juga moderator pun dah ready. Jadi saya mau persilakan dan menjemput moderator kita yang bukan calon orang, iaitu Encik Azri Izham Hamzah. Jadi saya jemput juga kita punya panel yang istimewa. Alright, yang panel kita ni pun bukan calon orang. Jadi tak rugilah hadirin hadir ke sarang untuk menikmati forum kita pada petang ini. Jadi dengan itu saya mempersilakan panel pertama kita, Encik Dewa Safri. Ada ke? Oh, daripada belakang. Okey, kita tunggu ya. Encik Dewa Safri ni bukan calon orang juga. Tapi kita tunggu dulu panel kita. Okey, saya jemput juga panel kedua, Encik M. Hilfan Zami. Ada ke? Kita pulang. Itu dia ada. Dan juga Encik Amin Khalid. Paling tak masih di forum kalau tak ada Abang Amin kita ya. Okey hadirin, jadi marilah sama-sama kita mengibas kembali kenangan dan inspirasi di sebalik karya Allahyarham yang sentiasa meninggalkan kesan mendalam kepada kita. Jadi dengan itu saya serahkan tugas saya sekejap kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Kalau tak sihat datang ke sini ya. Kita mulakan, maaf kerana kita ambil masa untuk beri kepada kawan-kawan yang tersangkut dalam kereta untuk turut bersama-sama dengan sesi pertama kita. Berikan tepukan gemuruh pada kita kerana berada di sini pada pagi ini pada petang ini. Okey. Cepat dari orang tidur kan, pagi pula. Kita rantai-rantai kita tukar mod fokus. Boleh kan? Okey boleh santai. Okey, pertama-tamanya katakan bukan calon-calon kan. Dari segi kita nak memperkenalkan, kita nak memperkenalkan pun tak payah panjang lah. Sebab dalam kalangan yang berduduk bersama saya dengan pada petang ini, dia seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, memang bukan calon-calon. Dan fokus perbincangan kita pada hari ini adalah lebih pada untuk mendengar setiap daripada kita di sini pada petang ini ada perspektif, kenangan, memori atau apa saja ingatan tentang Allahyarham Muhammad Khalid itu sendiri dan juga filem-filemnya kan. Bersama dengan saya Amin Khalid, legasi pemikiran filem seorang yang sangat tersohor, Muhammad Khalid, anaknya. Jadi kita tanya dengan lebih lanjut, kita kenalan lah sampai lebih lagi. Juga bersama dengan kita Abang Dewa Safri. Dewa Safri, nama betul tak IC? Dewa Safri.
Dewa tu tak ada. Dewa tu kemudian. Tapi Ibrahim okey. Siapa tahu watak yang sangat dominan dengan nampak tadi macam berdiri berjalan ni macam kenal. Siapa namanya? Tu ada Seklap. Cik Purnama. Cik Purnama. Kemudian kita juga di hujung kita ada Abang Yop Hitler Zami. Kan? Satu Dewa, satu Hitler. Ambil nama masing-masing kan. Dan kenapa mereka yang berada bersama-sama pada kita dengan kita pada petang ini, kerana mereka bertiga adalah selayaknya orang yang dekat dengan Al-Warihah Muhammad Khalid, dan kita nak korek dan gali apa saja kenangan, apa saja pengalaman untuk kita ambil tiba. Tahu sama boleh kan? Kak, saya jadi panel, bukan tanya jawab. Okey. Baik, kita mulakan lah. Mungkin kita mula dengan tuan rumah. Terima kasih lah. Pertama saya terlupa pesanan pengantin acara kita pada hari ini merupakan anjuran fakulti penulisan kreatif dan filem Aswara dengan penceritakan Farang Adhak dan juga Rabah Lik yang ada buku dan juga ada kasut di atas tu. Bolehlah sama-sama tengok juga. Kali ni saya tertinggal Rabah Lik tak ada skor takut kena ban lepas ni. Okey, kita kembali kepada fokus perbincangan kita berkaitan dengan mengenang Al-Warihah Muhammad Khalid 3 tahun kemudian ni. Saya terharu semalam bila Amil share Cosmo punya berita tu. Amin ada bercakap tentang ada kalanya Amin berasakan seolah-olah Papa kan, Papa masih ada ketika legal dan sebagainya. 3 tahun telah berlalu. Apa yang perkara yang paling manis untuk dikenangkan Amin? Nampak soalan ni? Panjang. 3 tahun apa Bapa dan sebab mungkin Bapa banyak kenangan yang ditinggal, terutama sekali di yang keluarga lah. Yang keluarga Amin paling rindu lah dengan arwah bila dia buat lawak. Sebab kita tahu arwah ni senang dekat di serius, tapi dengan sebenarnya tak serius pun sebenarnya kelakar. Dan syuting lah, terutama sekali syuting. Biasa suasana syuting dengan arwah kan, yang tanpa arwah ada beza dia so bagi Amin, untuk Amin nak dapatkan yang lebih baik tu mungkin makan masa. Sebab kita anak yang dan kebanyakan kami suka yang terutama sekali yang paling ingin sekali arwah ni Solo Kepatulah saya dengan Amin pun macam kalau kita jumpa saya nampak bayang je, nampak je lah. Bayangan tu je lah. Baik, jadi kita kacau lagi Amin. Kita pergi kepada Abang Dewa kita. Ramai yang tak tahu tentang penampilan Abang Dewa Sapri. Selain daripada berlakon pada awal pembabitan dalam bidang production ni, abang juga buat art ni, art department. Kalau boleh abang ceritakan pengalaman awal terlibat bekerja bersama-sama dengan Muhammad Khalid. Kalau boleh orang kata terobek lah. Pertama saya dengan arwah kita nama tu Yasin. Nama tu Yasin saya buat art dan sekali tak langsung saya juga buat juga.
buat art tu Ya. buat art tu ada apa yang macam pro Kenangan saya yang tak boleh saya lupa dalam arwah masa kita buat apa ni demokrasi. Ya. Itu kali pertama arwah buat. Jadi banyak benda insiden yang kadang-kadang arwah minta pandangan kita pun tidak kita dah duduk dalam industri itu awal kan. Jadi boleh kita pandangan untuk arwah teruskan tinggi pengembangan. Banyak sebenarnya kenangan ditulis di dalam buku. macam selepas daripada itu, kalau kita tengoklah muka Abang Dewa di television di layar besar, kita memang dah shock dah. Ini mesti cerita Mama Khalid. Ini tak lain, mesti cerita Mama Khalid. Kadang pengalaman yang lain pun kita berbias. Saya aku dah Dharma Harun Rashid. Tu bapak saya. Selepas Saya pernah jumpa tu ada nama tu Yasin. Selepas tu macam mana boleh ada orang kata chemistry, Allahyarham dia balik-balik nak panggil abang ke, memang dah ada kontrak sign mati ke, macam mana? Sebenarnya saya mengenal di arwah sebelum arwah dalam industri. Jadi mungkin kenalan kami itu tentang apa saya waktu itu saya melihat gerakan itu orang saya itu berkemungkinan dia lagi senang pada panggil orang lainnya. Saya lihat dia semua ke saya buat. Memang pada awal itu memang saya tak buat tidak sedangkan kedua itu baru dan kami sama-sama tolong buat itu sebab lakonan ini bukan rasa saya tidak ada rasa sempurna. Jadi suatu saya tak nak lakon dalam itu rasa saya kena dengan Yui Haji Syahri sampai dialog lah aku tak boleh lama. Jadi saya agak cuak sikit untuk berlakon je. Jadi pertama kali saya Yui itu buat saya serik untuk berlakon. Arwah pasal ketika dengan arwah rapat dengan saya buat saya arwah pun pada kita buku masa arwah buat saya dapat melibatkan sebagai berlakon sampingan pun sampai kan ada Facebook page Cik Purnama, saya gelap lah betul kan. Okey, kita tanya dengan Abang Yong kita juga soalan ini lebih kurang juga kita mulakan dengan apa kata bila kali pertama bertemu, berbual dan bekerja bersama dengan Abang Muhammad Khalid. Assalamualaikum. Maknanya saya pertama kali dengar nama Muhammad Khalid ni daripada adik saya, Opi. Dia masa tu buat editing dekat television. Jadi dia balik tu dia cakap Look, dia ada satu yang menipu ni. Gila ni Yuk, kata dia. Lepas tu masa tu tak tahu lagi. Masa tu dia dengan TikTok masa tu. Jadi boleh ke? Jadi kita lah scene-scene yang ada dalam tu. Ada apa-apa fighter yang dia ada kuda, dia naik kuda. Lepas tu dah lama, dalam 3 bulan betul lah Raul panggil saya. Dia kata, Yuk, tolong editkan cerita ni. Pada cerita tu dia macam baru tu ada dalam ketawa, dia sketsa. Dia setengah jam dan ada banyak-banyak sketsa tu kan. Jadi tolong editkan ni. Okey, kita tu tengok ini yang hobi cerita ni. Tanya bila director dia sampai. Director tu sampai ke setengah jam je. Kita pun layan Saya tengok, kali dia tiba, okey, Raul datang, kenal dia director je. Itu pertama kali saya nampak Muhammad Khalid. Jadi sebenarnya cerita tu tak boleh ditayangkan pasal ada technical ni. Jadi dia RTM reject. Jadi kita kena betulkan untuk nak masuk ke TV3.
Tapi dia kata, ini macam mana nak betul ni kan? Pasal dia dah siap ni sebenarnya, tapi cuma orang tak nak terima dia punya lawak waktu tu. Jadi okey, kita pun habis kat situ. Masa saya buat editing, saya nampak dia tengah buat skrip. Dia kata, bang tak balik bang? Mana ke rumah? Katanya. Pasal dia kat rumah dia ekor kan. Jadi dia tidur dari zaman kan. Jadi bila saya turun pagi tu dia masih kat situ. Rupanya dia tengah buat skrip 2 petang. Dah 2 petang. Malam dia nak orang sana dia dengan mengarah ni. Bila sampai satu ketika tu, dia kata, ni abang nak cerita ni dia Rauk pagi. Dia cerita apa? Yasin. Tapi sebelum tu skripnya tu Akbar dia buat, Resident Nizarman waktu tu dia buat. Dia kata okey, dia pun pergi syuting. Dia syuting, saya antara editor pertama cerita tu. Dia kata cerita ni kamu edit ya? Okey, jadi bila kita tengok pada awalnya Abang Muhammad ni dia masih kurang daripada segi film tu, daripada filem dan sebagainya. Jadi kat sini kami bantu daripada segi penyuntingan. Kita buat, kita boleh nampak macam ni dia punya ni perbikinan, maksudnya ada undang-undangnya gitu. Okey. Jadi bila dah lama dah tu, bila kita dah edit apa semua, saya nampak okey. Tapi sebelum dia nak dapat offer tu, ada satu kejadian di mana Azim Osman dia bawa aku panggil dia untuk tengok cerita ni. Masa dia kata, ni aku dah jumpa director ni, dia kata, kau tengok dia punya footage dia tengok. Dia datang, dia tengok orang gelak dekat dalam bilik editing. Apa benda gelak ni? Rupanya Aziz tengah tengok cerita ni lah, TikTok satu peristiwa tu. Dia punya gelak dia tu. Rupanya itu antara penilaian Rauf suruh Aziz tengok boleh tak boleh mengarah cerita ni. Jadi itu satu komedi yang berbeza. Aziz kata okey. Jadi itu yang isu tu. Tapi lama dah barulah kita masa tu orang tak faham lagi tau. Dia punya ni awak benda ni kan. Dia gitu. Jam orang jam dengan cerita dia. Bila dah sampai dia buat Pinanggian antara drama dia yang dia jadi pengarah terbaik. Dekat situ kata macam bang, tahan bang. Naik atas stage ni. Dia tengok, okey. Jadi itu antara perjumpaan pertama Yuk dengan dia lah. Selepas tu kami lepas habis kat Nizarman, kami sama kita pasal Yuk ada mencari tapak. Dan dia pun ni, jadi kami pisah sementara. Dan bertemu semula kita jiran. Waktu tu saya jadi penolong pengarah dia. Jadi kat situlah kami mula berkembang dia punya persahabatan ni. Nampak tak ada beberapa kadang-kadang generasi sebahagian daripada generasi yang dengar tadi tajuk tu, ada yang tak pernah dengar, ada yang kena cek kat YouTube, ada tak ada kan. Nama ku Yasin, Pinang Durian, 2 petang, pukul 2 petang. Jiran. Tu boleh jadi assignment tu balik tengok dalam YouTube ke mana kadang-kadang. Dulu arwah dia yang macam dia cakap dia buat story untuk tayang dekat Nizarman lah. Itu first characteristic story seri komedi macam Monty Python tu. Dia berapa episod? 9 episod lah silap. 13. Tapi dekat ini 12 episod. So tajuk awal tu tahun 1993 gitu. 93 tu tajuk tu arwah buat TikTok sekali peristiwa. TikTok zaman tu dia buat TikTok sekali peristiwa. Tajuk tu ada TikTok story tu. So aku dah cerita orang Ipoh buat TikTok memang. Masa tu tak FYP je lah. Kita tambung mengambil balik lah. Kita tahu Muhammad Khalid, Abang Muhammad Khalid ataupun Papa, dia dah berkecimpung dalam bidang begitu lama. Dari buat TV,
filem, lepas tu buat TV balik kan. Sebab ni buat TV dan sampai jadi multi platform ni. Masa ni kecil lah, masa ni kecil. Kami faham ke sebenarnya apa TV Papa ni? Masa kecil. Masa kecil memang tak faham kita apa buat ni. Tapi ikut pergi show, Ikut je memang ikut je. Sebab masa tu kecil kita tak faham syuting ni macam mana ni. Sebab ingat kan, datang set tengok ramai ni orang barang macam-macam tak tahu barang apa. Kami ingat kan kontraktor kan tu. So kontraktor dia tak buat lah masa kecil tu. So dah lama-lama kami ikut baru kami faham, ini dia pokok ni kerja. So dari situ baru kami start timbul minat tu kan. Belum masuk ni, tapi dari kecil kami selalu ikut set. Kami selalu duduk kat tepi dia, kami tengok. And then bila ada masa kami suka curi department kru juga datang-datang. So dalam memang lain. Kami rasa setiap filmmaker bila dekat set tu dia rasa lain. Semangat dia tu lain dekat set tu. So semangat tu yang kita dapat bila kita dekat set tu. Dia kata lain tu lah, memang kali di rumah dan memang kali di set memang totally orang yang lain tu ataupun macam mana? Lain. Saya buka untuk orang dewa orang ni juga soalan dia. Kalau di luar lah, orang dewa takkan lah dekat rumah, kat rumah dia pula kan. Kalau di luar lah sambil bawa minum dengan on set dengan direct tu. Okey, dengan saya mungkinlah pasal saya memang dia sedih. Di set memang dia sedih. Tapi pada saya walaupun sedih dia memang hak dia untuk marah, untuk tegur baik siapa pun. Pasal apa yang dia tak mungkin dia tak dapat. Jadi kalau dia menjerit pun dia ada situ tu. Dia tak ada bawa lepas set, lepas ada shift, masa itu dia bawa dekat apa yang memang tak ada turun. Bagi saya dia marah dekat set itu je, habis set marah ni tak ada. Tapi dia walaupun dia bagi saya dia orang yang bukan segera dengan orang yang jaga perbualan dia dan selit-selit joke dia bagi saya memang siapa pun yang duduk dengan dia memang mudah rapat dia. Walaupun dalam balik kecil dia memang serius. Kalau kita minta Abang Yuk tambah lah dari segi insiden, biasa jadi ikut lah kan daripada peristiwa tertentu yang on location. Kita nampak macam tak tahulah apa-apa yang memang diingati. Kalau kita cakap pasal serius, ada naik suara ke apa insiden yang orang banyak ni. Dia begini, Abang Muhammad Khalid ni, dia orang yang cepat belajar, dia cepat tau, dia cepat. Lepas tu dia ada sikit istimewa dia suka bercerita. Kalau dia bercerita tu, kan, kalau umak air kemerah macam dia gitu tau, dia punya apa kan. Jadi dia kelakar, dia memang kelakar. Tapi bila dia syuting serius, kemudian cepat itu sebab saya kenal dia daripada yang masih muda kan, dia masih tak tahu left right lagi. Kalau kata kita close up, dia tak tahu left right camera lagi, dia masih tak ni. Tapi awal-awal dia tu lah. Jadi bayangkan dia punya pergi tu, maksudnya dia belajar tu sampai dia macam sekarang ni. Maksudnya kita boleh dapat dia punya pemikirannya. Pada waktu itu memang kita tak faham apa benda lah abang buat barang kan. Ini gangster ni, tapi gangster aku bersihnya pula tak jalan, maksudnya benda tu lah. Jadi kita rasa macam wah, ini memang pada waktu itu memang rasa macam macam mana nak pergi ni, apa macam itu. Tapi rupanya dia ada sikit tas yang orang boleh simpan dalam, orang boleh simpan dia punya lawak atau semua. Kemudian pada kata dia pun dia dah 3 tahun dia dah tak ada. Ini pun 3 tahun dia sebenarnya dia sama macam dia nak jadi macam Piramli katanya. Kalau kata apa tak ada esok, nama dia tetap 1000 tahun berjalan katanya kan. Itu sangat inilah.
Kemudian kalau kata kita nak tengok dia punya serius dia, sebab apa dia pasal watak tu, dia yang kontrol. Macam sama tak macam Yuk kan, berlakon dengan dia masa kau buat kampung pisang tu nak pegang watak Manap ni, Manap ni jadi Manap yang original dia tak nak berlakon, bukan tak nak berlakon, dia tak nak suara tu, dia nak minta arwah dubbing suara dia. Jadi arwah nak yang aku bunyi tu kan, tapi dia buat dubbing. Jadi okey tak apa, kenapa nak boleh kita panggil Yuk, dia datang sampai. Jadi bila dapat dia watak tu, dia kata, Yuk, aku nak kamu semua, tapi pelat tu tengok kan, pelat ni kan. Okey, aku dari malam juga kita duduk pada Yuk nak jemaah kan, gitu. Jadi okey, bila dapat dia pun okey, happy. Jadi itulah dia punya serius dia tu, dia nak watak ni yang dia bayang begitulah. Kadang-kadang kalau kata tengok dah sini Yuk, dia macam tu dia punya apa, pesen dia begitu tu. Tapi seronok untuk main filem tu yang seronok. Watak tu lah unik, kita boleh ingat nama-nama karakter berbanding nama pelakon tu yang mahal tu. Oh ni kata Yuk dia Manap kan dia. Mana kau gabung dengan Daud M tak pasang langsung dalam. Okay, Amin. Kita tahu cara orang yang paling rapat lah, dia kata paling rapat, yang paling mengikuti arwah Mak Khalid apa semua adalah Amin lah, antara Amin yang paling close. Tadi kita tidak mesti kecil antara faham tak faham, rasa macam apa-apa ni kita kontraktor ke tambah ramai orang dekat site kan. Selepas orang kata ayat dia mendewasa lah, bila momen yang Amin rasa aku kena ikut jejak papa. Momen yang Amin rasa tu bila Amin rasanya start daripada rock 1, filem rock 1. Tapi Amin tak ingat Amin apa sekolah lagi seorang dah. Saya tu kita shoot kat Taipei. Saya tu papa kan awak scene ada yang Z main gitar kat corner tu sebelah jam tu. Lepas tu dari situ Amin start timbulnya minat music rock dengan filem rock 1. Dan minat kan best ni. Start dari situ. Sebab ni yang papa bagi gitar. Satu pun gitar. Amin kan tak kira main pun saja main layan sono kan. Kita kapur lah. Kita kapur. Kita retreat. Kita rock kan Amin main. So dari situ daripada rock 1 tu Abang Amin betul start minat dan join papa lah. So pelan-pelan ikut. Kadang papa selalu belakang ni tak suka belakang kan, dia suka belakang kat dia suka kan. Start Amin edit. First kita Amin edit, papa bagi ruang lah. Amin dengan Abang Amin siapa Ro'o. Masa tu umur Amin berapa? 15 tahun. Ambil PMR dan edit film. Ikut dia. So tadi tu memang dah melompat lah jiwa ni nak best ni untuk buat dia lah. Edit. Tapi filem ni tengok pada punya editing, lepasan arwah ni dia tak ada pun kalau edit dia jenis marah-marah tak ada. Dia diam dia edit. Mana dia bagi itu bukan dia buat kita jeniskan. And then boleh datang dia sama macam tu arwah. So bila dia macam lepaskan lah, dia tak ada nak marah atau apa. Kan bila kita tengok balik tu apa betul lah edit sebab masih choppy kan time tu kan. So start ro'o sampai lah. Tapi yang betul buat Amin first jatuh cinta dengan filem muzik rock 1. Senang. Masa tu sekolah rendah betul. Baik lagi kita tanya kepada adik lah, dalam banyak watak ada apa kan yang malaksa watak apa nama? K Kasdan Purnama saja pun ada. Mana yang paling melekat sekali macam dalam hati macam
terpulang lah. Dia rasa macam Dekat dia lah Medan Lokman tu. yang macam tu. Semuanya Dengan melekat dia cikgu nama. Orang panggil cikgu nama. Tipu nama tu okey lah dari segi kita tanya pengalaman pengarahan Muhammad Khalid dengan pelakon, interaksi dengan pelakon masa nak beri watak tu, dah beri siap macam sedang production kan, ada study baik kena study ni. Abang Muhammad Khalid macam mana style dia? Dia tak ganti di watak untuk diset lah. Sebab kebanyakan dialog yang diberi hanya diset. Kami pelakon menunggu dialog dari dia nampak dia boleh beri dialog, walaupun kadang-kadang skrip ada yang tak, walaupun tak komplit. Lagi saya itu yang dah biasa, kalau tak ada tengok sebenarnya kita tahu dia akan nanti dia beri dialog lain. Sama juga waktu saya buat pro pun sama. Pasal benda-benda dia tu kita tak boleh prepare sebab tak ada dalam skrip. Ambil contoh awal je, kami buat cerita Nama Biasa. Besok kami nak shoot, dia nak hari ni malam ni meeting production meeting malam ni. Dia nak baju kerja. Anda ni saya baju kerja lama-lama. Besok nak shoot lagi. So saya habis bikin, saya ambil baju beli tentang anda tu, saya tambah-tambah dengan kahwin saya tambah-tambah dada-dada pergi gambar dia dekat boleh esok jadi benda yang tidak ada sama dengan apa ini malasah. Besok dia nak bicara lagi pegelik saya dulu, saya suruh mamak kat kedai tu, mamak tak nak buat. Nak yang panjang gelik-gelik roda sembol. Sudah je saya menelpon kat kedai buat. Dia dah puasa. Dan kata dia nak pergi beli buat kecana sudah kalau kecana tak sampai tengok dia beli gelik-gelik ke sembol. Kalau kecana itu stepek dekat roda sembol. Dia pun dia nak saya buat kita berlari. Dia nak hari raya berlari. Dia nak rumah tuan rumah tu pakai baju Melayu sama dengan lansi, dengan kursi set punya alas pun. Nasib baik rumah yang kami duduk tu ada mesin. Saya percaya dia baju rumah. Pasal orang datang rumah bagi salam, tak perasan tuan rumah dia duduk cari ke rumah pun sama dengan baju ni. Benda-benda kita tak pelan ke. Tapi sampai last lah saya buat Nama Biasa. Pasal itu pun saya takut awal. Memang dia ada rektor. Tapi pasal dah kali kedua benda tu ditangguh, kali ketiga dia suruh saya buat memang anda pasal dengan pisau, dengan keramik, cakap dengan mata, sopijikan, betul-betul gunting benda-benda yang benda-benda yang kami rasa ada saya benda yang kita nak juga buat dengan kendak dia fulfill yang kendak kita cocok mata kita dulu rasa sakit ini gunting buatlah sudah juga yang plastik letak dalam mata jadi macam-macam nak pisau apa lagi cacak keramik, cacak leher dengan dia nak kursi pengempak dia benda pecah kursi semua saya buat dengan isteri lepas pada itu saya rasa saya dah tak mampu lakon. Saya cakap biarlah saya lakon dia tak payah buat apa dia tak sanggup lah saya usahakan. Jadi itu yang tapi saya enjoy walaupun susah kami nak buat kerana sampai tak tidur buat keluar tapi
orang dia dapat apa Malaysia yang lagi saya tak tapi dengan umur sekarang agak halang dia berlaku okey lah. Banyak Ya, apa rumah kali dia lebih banyak pemikiran, dia bincin itu barang, dia itu lah, dia bincin itu barang. Segala benda yang apa mau yang ada kat dalam filem tu, dia nak kita buat. Lepas tu dia nakkan benda tu original, kita dia nampak real. Contoh macam apa bukan kecil kan, rumah kecil kan, bukan komputer tahun 88 kan. Dia saya dengan Oki ni, kita lebih nak pergi nanti rumah tu kan, nak berhubungan. Jadi apa kita dah tentu lah dengan pakai kedah dengan apa tak serap kan. Jadi bau tu kita serap tu memang penuh kat kanan ni. Jadi dia punya enggak tu macam nanti bila penonton tengok, penonton dapat rasa bau tu. Ada itu. Jadi bayangkan daripada Ipoh ni sampai ke Dalil tu, kami berdua ni wedding ni pakai baju dengan bau kedah ni. Sampai dekat stadium ke Dalil. Dia gitu. Tak ada tukar. Tak ada tukar. Dua perintah Allah. Jadi cerita dia sebenarnya dia nak pakai period lah, nak pakai baju rock lah kan. Tapi bila sampai kejadian tu, dia nak baju getah, dia tak sempat nak pakai baju. Itulah ceritanya. Kita dengan apa nama, baju getah serap kan. Jadi dekat situ, apa yang kita nak apa nama ni kan, dia nak tengok mata kita dapat rasa apa nama orang tu punya keadaan. Kalau dia nak nampak kan, macam apa kalau malam bulan mengambang kan, kalau malam bulan mengambang, kalau kata kena pukul tu, dia nak kena pukul betul. Jadi bila berjalan tu mata tu satu arah kan, jalan dia nak apa macam tu. Maksudnya orang penonton tengok dia nak nampak watak tu terasa pukau tu. Macam tu lah dia punya ni kan. Biar aku cara pukau dia macam kan, ya tak ya je tu. Arwah apa Muhammad ni dia masa apa penghargaan lah yuk kan, penghargaan yuk dekat dia dalam sahabatan, dalam apa nama bersama sama ya abadi kan dalam filem tu apa Dunia Baru Bermudi. Ada satu bapa kan, dia jadi tokek kedai apa tokek minyak tak pundu kan, dua pundu itu tiram tu, itu dia yang bagi dekat bangla punya dialog. Jadi dia memang sangat apa kita sama dengan kita. Kalau kita panggil pelakon tu, dia akan jadi pelakon, dia akan dan dia akan dengar aku kemunak tu, dia gitu, dia macam tu, dia tak ada ni. Kemudian dengan hubungan Cik Kiah tu, dia pula dalam banyak-banyak asisten yang dia ada apa semua, satu pelanggan juga bagi dia bagi Cik Kiah ni dia punya apa nama produk untuk dia mengarah rombongan Cik Kiah ke KJL. Tu apa yang apa ini lah antara apa keraju apa pelakonnya pelakon kamu dia bilang apa rombongan Cik Kiah tu kat sini lah. Itu antara perjumpaan yang terakhir dengan dia. Yang terakhir lah jumpa dengan dia. Dan dia pernah kita borak, dia pernah cakap dengan dia kata kita ni buat filem ni jangan macam menangkap bola lisut katanya. Biar macam kita menangkap layang-layang. Pasal tangkap bola lisut kita dah tahu dah dia geserannya berapa udara dalam mimpi ni, dia tangkap pak dia rasa. Tapi kalau kita tangkap dalam layang dia sebelum dapat pun seronok, bila dah dapat pun seronok. Jadi buat filem ni macam tu, kita kena seronok je. Enjoy lah. Enjoy. Kita dapat kita kena enjoy gitu. Itu ada pesan dekat tu. baik. Kalau ambil punya pengalaman berkenaan dengan
Syuting ni ada tak benda-benda yang Amir ni tak faham, tak tahu, tak, dia lah kita nak ikut jejak dia semua kan. Tapi apa benda yang dia buat ni, sampai location Amir sendiri benda tak tahu apa, tapi benda tu dalam kepala kita pun suspend. Ada pengalaman macam tu tak? Ada banyak dalam macam tu. Sebab bapa kita spontan. Pada idea tu dia dekat set, dia tengah dekat tu dia sekejap itu je. So banyaklah benda yang ada yang Amir tak dapat grab lagi dari pemikiran bapa. So benda banyaklah daripada segi dia punya filosofi dia. Kita dekat set pun kadang-kadang tak tahu scene dekat mana dia nak siapkan. Dah suspend macam kita interview. Kadang-kadang sini kat mana dia? Anda bukan apa ni kena fikir. Tapi ada location tu ada lah kan. Ada kumpul ni semua lah. Dialog ni nak di Saya rasa Tuan Haji Amran pun pernah berlakon dengan Allah. boleh. Kita pun buka juga betul. Untuk siapa nak bertanya dengan kita, ada wakil pelajar nak bertanya soalan tadi, pun kita buka juga sambil. Lepas tu yang saya tambahkan sikit lah, macam Marwah ni dia ni kalau ambil orang apa kawan-kawan lah, kalau kata kawan-kawan dia ambil jadi daripada kita punya sifat ni, kita punya perangai ni atau apa kita nak contoh kata kita berdiri apa kita berdiri watak alien dia boleh ambil tu Abang Nasir tu. Abang Nasir jadi watak alien pada Abang Sagung pun boleh dia apa tapi dia nakkan Nasir Jani juga kat situ dengan Abang Chal kan baca ramai dengan Chal Kurang tu tapi mereka tak tahu tapi kat situ bila dia fikir nampak itu Abang Nasir tu nampak dia ni jadi bila kata kenapa dia dari sebab dia kata kenapa ni pasal Abang Nasir dia macam alien dalam industri filem dia. Alien dia. Pemikiran dia tu kan lain tu. Memang Ni mungkin yang terakhir lah, kita last round untuk ketiga-tiga panel kita. Soalannya sama, apa yang kata-kata secara peribadi yang paling ingati yang nak dikongsi dengan kita semua di Sarang Al-Haq, kata-kata yang ditinggalkan pesanan daripada Allahyarham Muhammad Khalid secara peribadi kepada Amir, secara peribadi kepada Abang Remo, kepada Abang Yo, apa yang diingati dan kita semua kena tahu hari ini. Macam Amir jelas arwah ada pesan kat ni banyakkannya lebih pada family lah, apapun pun family. Dan jelas yang paling ingat sekali lah ialah kita semua idola family kan. Abang Adin belajar skrip semampu dan arwah Papa ada pernah pesan kat ni, awak cari style awak. So itu yang biasa yang paling penting, kita ada kita punya style. Ya arwah dia tahu arwah macam mana. So itu yang pesan Papa pada ni. Tengok ada saya macam keluarga arwah pun lah macam saya juga saya boleh lagi ambil daripada dia sekolah ni lah ada kecil juga dia yang besar dalam saya semuanya tapi saya memberi Allah yang macam ini apa yang banyak masih hanya tanya-tanya ada suit yang memang kenapa lepas sini gitu saya buat orang masa tanya kalau tak ada di tempat lain pun di sini juga Banyak yang boleh ingat tak? kongsi lah dengan masyarakat. Pesanan yuk dengan dia tu blog je kan, blog kerja je dia. Kami dia kata ni kita pun memang ni
Pesanan yang boleh ingat dengan dia, jangan kahwin lagi. Ya. Ingat dan terlupa. Jangan kau yakin. Katanya itu pesanan yang tertutup terbaik untuk diri kita. Ya, terima kasih kepada adik-adik, kepada Abang Dewa Sapri, kepada Abang Yo. Kita akan kembalikan majlis kita kepada pengacara manis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum. Kembali kepada pengacara. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan buat panel-panel kita dan juga moderator yang begitu hebat. Okey, ditemani pula dengan suasana hujan ya. Alhamdulillah, Tanah Mualim dibasahi dengan hujan. Gitu. Jadi hadirin, rasanya macam azan kan? Okey, Alhamdulillah. Hadirin, itulah dari orang pertama kita yang mengenal tajuknya mengenal Allah Yarham Muhammad Khalid, di mana mengimbas kembali kenangan yang tak dapat dilupakan, alright? Dan juga inspirasi sebalik karya Allah Yarham yang sentiasa meninggalkan kesan yang begitu mendalam dalam dunia seni industri. Jadi hadirin, selesai sudah forum pertama. Tapi jangan risau, kita ada forum yang kedua dengan tajuknya Bicara Filem. Okey, jadi sambil kita menunggu forum yang kedua, panel-panel kita yang lain. Jadi saya menjemput hadirin untuk menikmati minum bersama terlebih dahulu. Kita berehat seketika dan kekal bersama kami dalam Sarung Wayang Pacak. Dengan clean cut dia apa semua. Lama saya kata okey, bolehlah saya cakap. Dan dialah manusia yang pertama yang mengambil balik saya dah bukan kata give up, tapi saya macam senang cerita dah meluat lah dengan industri masa tu. Jadi saya kalau boleh malah nak layan. Tapi Mamat panggil saya dan saya ingat lagi malam tu dia cakap Asnur Rahman ada dan beberapa pun kawan lain. Saya tanya dia, kenapa Mat, apa pasal lu nak buat filem rock? Saya kata, yang sebenar kata, it's my tribute kata, pada Yop. Sebab dia kata, kalau tak ada Kebara Seniman Jalanan, yang tu filem saya yang pertama yang saya arah, dia kata takkan ada budaya rock, tidak akan ada pertukaran culture. Maknanya selepas Kebara Seniman Jalanan memang banyak perubahan dalam dunia hiburan kita dan juga sikap anak-anak muda masa tu. Band banyak tumbuh, style pakai, rambut, sampai kerajaan pun terpaksa buat isu rambut apa semua.